كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء، ليس كل الناس أهل للعلاء. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه. ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه، كن بهذا العصر من أعلامه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد، يمتطي العز بعزم من حديد. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di mana ni? Masjid Kampung Siglap. Kan petang-petang ya, ngantuk ni di Masjid Kampung Siglap. Apa khabar semuanya? Saya harap dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan siapa bersama dengan kita pada petang ini? Boleh kita lihat. Oh, sebelum itu ya, kita kita ada satu cara yang ingin diperkenalkanlah pada hari ini. Cuma perlu siap-siap lah ya muslimah semuanya. Jika ada sesiapa yang ingin masuk ya bersama dengan saya di ruangan skrin ini, boleh klik di pautan yang diberikan. Mungkin admin boleh paparkan juga link di bawah ini untuk makluman teman-teman kita
Cuma kena siap pakai tudung lah ya, okey. Sesiapa yang ingin konon-konon lah macam dalam kelas dengan ustazah kan, nak sama-sama dengan ustazah di sini, boleh klik pautan itu, nanti pihak admin akan masukkan dan kita akan duduklah sebagaimana biasa dalam kelas. Segan, alah janganlah segan, tak ada apa, dengan ustazah je. Tak ada masalah. Ni Kak Aisyah ke Kak Zah ke, Kak Aisyah mesti banyak tudung kan, sarung je, tudung yang lawa-lawa tu Kak Aisyah. Okay. Masuk di sini, boleh tekan link tu, nanti pihak admin akan paparkan, duduk dalam skrin ni bersama-sama dengan saya, kita boleh berbual, kita boleh bincang sama-sama dengan apa yang akan kita tampilkan pada petang ini. Mungkin Kak Noh ke nak masuk sama, Haja Aisyah ke, Kak Siti, Kak Som Kak Som Kak Som masuklah Kak Som kalau nak masuk tu. Kak Johara ke, bolehlah sama-sama dengan Ustazah pada petang ini. Tekan saja link itu, jangan segan, tak ada apa-apa. Yang penting pakai tudung. Kalau tak pakai tudung tu kena segan. Yang penting pakai tudung bersama-sama kita pada petang ini untuk lebih lagi lah memeriahkan perbincangan. Tapi kalau tak ada pun tak apa, tak paksa. Okay, kita tak paksa. Ustazah boleh je seorang-seorang di sini. Nanti kita tanyalah, jawab je lah juga di ruangan komen tu kalau ada. Okay, dengan tidak membuang masa lagi sebab kita minta maaf ya, kita start lewat juga tadi kerana kita bincanglah tadi untuk buat cara yang begini ya. InsyaAllah next week Ustazah, laptop tak on. So next week, next week sekali kita tukar format tukar format saya rasa saya tak nak buat macam gini. Tak apalah, tak ada kesempatan untuk buat sedemikian. Okey, baik. Pada petang ini kita akan bincangkan di muka surat yang keberapa? Di poin yang keberapa? Silakan muslimah semuanya letakkan di ruangan komen untuk kita lihat perbincangannya. Ustazah tengok dulu cawan ni. Sebab ni semalam punya ni. Kita tengok dulu, takut ada yang makhluk-makhluk yang tidak diingini berada dalamnya. Okey, bagaimana? Kita berada di muka surat yang keberapa? Baik, Liza. Muka surat 165, poin yang ke-28. Baik, Kak Zah. Poin yang ke-28, muka surat 165. Okey, boleh. Ada yang lain? Kak Som, poin 28, muka surat 165, Ustazah. Muka surat 1. Kak Aisyah 165, nombor 28. Kak Noh, muka surat 165, poin 28, Ustazah lain. Hihihi, Ustazah lain. Lah, Ustazah lain. Nak macam mana kan? Ustazah je lain. Tak apalah, dah dia Ustazah je kena lain lah kan? Okey. Kak Mas, same seperti yang di atas. Sama. Same ke sama ni Kak Mas? Saya takut salah baca. Kak Mas cakap bahasa Melayu ke cakap bahasa Inggeris ni? Same bukan sama okey. Same seperti yang di atas. Tengok tu Kak Noh, saya ada members di sini. Muka surat dia sama dengan muka surat saya. Okey. Tu Cik Salimah kita, muka surat 173. Kan? 173, muka surat 2. Muka surat 2? Alamak, itu yang salah tu. Bukan muka surat 2, muka surat 1. Okey. 173. Okey, baik. Terima kasih kepada jawapan yang telah diberikan. Kita lihat slide kita pada petang ini. Kita, okey, ni tak ada, ini cover dia. Kita berada di muka surat 173 untuk kitab saya lah ya. Jika yang cetakannya sama sebagaimana teman-teman yang lain di situ, kita lihat berada di muka surat berapa tadi? 165. Muka surat 165. Di poin kita yang ke-28, jika bukan 165, boleh rujuk muka surat 173 sebagaimana muka surat yang terdapat di kitab Ustazah. Jadi di situ kita boleh lihat di muka surat 173 atau 165 ada poin yang ke-28 bertajuk maksiat menghambat perjalanan hati menuju Allah. Panjang tajuk. Bila nak baca tajuk tu kena tarik nafas.
Satu nafas baca. Okey, bagi satu nafas. Maksiat menghambat perjalanan hati menuju Allah. Okey, cantik tajuknya. Baik, bagaimana Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia menampilkan perbincangan untuk topik ini? Bagi saya perbincangannya ringkas, ya. Mudah-mudahan kita dapat selesaikan perbincangan yang ringkas ini dengan baik pada petang ini. Pada perenggan yang pertama yang muslimah di situ, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia mulakan dengan satu perenggan ataupun ungkapan yang kebiasaannya lah dia mulakan, yang mana dia sebutkan di antara kesan maksiat itu bila kita ni melakukan dosa dalam kehidupan kita, antara kesannya ialah melemahkan, merintangi, menghentikan atau memotong perjalanan hati menuju Allah dan negeri akhirat. Okey. Jadi dijelaskan kepada kita di situ, orang yang dia melakukan kemaksiatan, ia akan menyebabkan dirinya menjadi lemah atau menghentikan perjalanan hatinya pada dua keadaan. Iaitu ketika dia nak menuju Allah dan juga ketika dia ingin menuju akhirat. Itu negeri akhirat. Dengan kata lain, bila seseorang dia melakukan dosa dan kemaksiatan, dalam keadaan ini dia menghentikan perkara-perkara baik yang sedang dia usahakan, yang mana kita lihat perkara baik itu merupakan perkara baik yang menyebabkan dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu maksudnya menuju Allah. Atau menghentikan perjalanannya bagi melakukan amalan-amalan yang boleh membawa dia kepada akhirat. Jadi kalau kita ni orang yang memikirkan tentang akhirat, sentiasa berada pada satu situasi yang inginkan akhirat, di situ bermakna kita akan berusaha melaksanakan amal ibadah, amal ketaatan, kebaikan-kebaikan. Okey, baik. Seterusnya, kita lihat di perenggan itu juga, apa yang dijelaskan kepada kita, maksiat tidak membiarkan hati melangkah satu langkah pun menuju Allah. Maksiat ini dia tidak akan membiarkan hati kita menuju kepada Allah walaupun selangkah. Kemudian disebutkan bahkan membuat pelakunya tersungkur ke belakang. Bila kita cuba bayangkan satu situasi yang begini. Kita dalam perjalanan ingin menuju Allah. Maknanya kita nak buat amal kebaikan. Namun kemudian bila kita dalam keadaan perjalanan nak melakukan amal kebaikan itu, kita buat maksiat. Adakah kita boleh terus? Tidak. Kita akan berhenti. Dan dia akan buat kita mundur ke belakang kerana kita sibuk dengan kemaksiatan tersebut. Ini maksudnya. Lalu dia kata, dosa menghalangi seseorang untuk melanjutkan perjalanan. Kita sedang dalam perjalanan menuju ke tempat yang baik. Namun kemudian di pertengahan jalan itu ada dosa yang kita lakukan. Dosa tersebut akan menghentikan seseorang dalam perjalanannya. Maka sebab itu dikatakan kepada kita, orang itu dia berhenti, menghalang seseorang untuk melanjutkan perjalanan, menghentikan orang yang berpergian, itu maksud dalam perjalanan itu tadi, serta membalikkan keinginannya. Jadi keinginan tadi dah nak buat perkara yang baik. Namun kemudiannya ada perkara dosa yang dilakukan, keinginan kepada perkara yang baik itu tadi terhenti di situ dan dia patah balik daripada keinginan yang baik tu. Sebab apa? Dah ada perkara dosa yang dia lakukan. Baik, hati berjalan menuju Allah hanya dengan kekuatan. Jadi orang yang dalam perjalanan menuju Allah, yang mana hatinya dalam perjalanan menuju Allah, dia ada kekuatan. Di sini dikata, oleh sebab itu jika hati sakit kerana dosa, maka kekuatan yang menopangnya melemah. Jadi
Orang yang buat perkara dosa dan maksiat. Sebentar ya, suara saya dah nak hilang. Ya, tak warm up ni suara ni. Ya, orang nak mengajar pun suara kena warm up tau, bukan menyanyi je. Bukan menyanyi je, kita nak kena orang ni nak mengajar ni. Okey, kita lihat tadi. Disebutkan bahawa Imam Ibn Al-Qayyim dia ingatkan kepada kita, jika hati sakit kerana dosa, maka kekuatan yang menopangnya melemah. Kenapa hati kita sakit? Kerana kita melakukan dosa. Sakit hati tu okey ke tidak? Tak okey. Selalunya kita sakit hati ni, adakah ia perkara yang baik? Tak, ia bukan perkara yang baik. Sakit hati sebab apa kita sakit hati dengan orang tu? Contoh begitu kan. Ini dengki namanya. Adakah itu perkara yang baik? Tidak. Bukan orang sakitkan hati kita ya, orang sakitkan hati kita lain. Itu sakit hati yang berbeza. Sekarang ni kita sakit hati sebab kita tengok orang tu mungkin bagus, kaya, orang ni memang asyik bagus ke depan je kan, asyik dia je, tak ada orang lain ke? Kita pun sakit hati, kita geram ya, mata kita merah ini mata merah ni macam mata hantu, merah je, geramnya aku dengan orang, sakit hati. Itu maknanya hatinya ada penyakit. Keadaan orang yang sedemikian, perkara itu, dosa yang dia lakukan, adakah akan menyebabkan dia buat perkara yang baik? Dosa demi dosa akan mengikuti. Kalau dia tidak beristighfar kepada Allah, kalau dia tak bertaubat kepada Allah, kalau dia tidak membetulkan balik apa yang ada pada hati dia. Ya mungkin saya kata begini, apa maksud saya dia tidak membetulkan balik? Sebab kadang-kadang kita ni sebagai manusia biasa, mungkin ya kita ni ada, saya kata mungkin maknanya tak semua, ada antara kita yang begitu. Kita nampak seseorang tu kita benci. Kita kata, asyik dia je, tak ada orang lain ke? Menyampah lah. Maknanya sakit hati kita kan. Menyampah lah. Kalau keluar je kuliah duha, dia ni. Kan? Kalau keluar duha, dia ni. Tak ada ustaz lain ke? Tak ada ustaz lain ke? Mak ramai-ramai ustaz-ustaz asyik panggil dia je. Mungkin ada orang yang begitu. Maknanya dia ada masalah tu, hati dia kan. Tetapi kemudian dia pun, astagfirullahalazim, tak baik cakap gitu lah. Maknanya dia kembali kan, dia kembalikan hati dia, dia betulkan niat dia betulkan apa yang dia rasa tu tadi, okey. Itu bagus. Keadaan yang baik. Masalahnya, kalau kita tak betulkan balik tadi tu, kita biarkan perasaan sakit hati tu dia duduk dalam hati, geram sampai esok lusa kan, sampai bila-bila lah kita menyampah tengok orang tu begitu keadaannya. Ini tak boleh. Ini yang bahaya, itulah yang menghambat perjalanan kita untuk menuju kepada Allah. Kerana hati kita sakit dengan dosa. Orang tak buat salah dengan kita muslimah. Tapi kadang-kadang kita je yang selalu banyak cari masalah. Betul tak? Orang tak salah pun dengan kita. Kan contoh kan, cuba kadang buka TV kan. Buka TV, aku menyampah dia ni berlakon. Orang tu tak salah dengan kita. Kita menyampah kat dia. Kadang-kadang kan, menyampah aku tengok dia ni berlakon. Tak ada orang lain ke nak berlakon? Orang tu tak tahu pun. Tak ada benda pun, dia dah memang kerja dia berlakon kan. Macam tu contohlah kan. Tapi biasa tak kita buat begitu? Biasa. Jangan cakap tak biasa. Tipulah tu. Kita biasa kadang-kadang kan. Orang tu tak salah dengan kita. Kita sepatutnya, istighfar lah. Orang tu tak salah pun dengan kita kan. Astagfirullahaladzim, asal aku cakap gitu Okey, keadaan yang sedemikian bagus. Maknanya kita ingat balik dosa yang kita lakukan. Kita ingat balik, kita tak sepatutnya ada rasa-rasa yang sedemikian pada orang lain. Kalau kita biarkan, hati kita akan rosak, hati kita akan sakit. Itu akan menjemput perkara-perkara yang tak baik, perkara-perkara lain yang tidak baik masuk ke dalam hati kita. Namun, kalau kita sedar itu memanglah perkara yang tak baik, tak seharusnya ada pada diri kita, kita istighfar kepada Allah SWT, kita pun sudahlah, jangan fikir yang bukan-bukan tentang seseorang, kita husnuzan lah dengan orang itu kan. Maknanya di sini, ia akan bawa kita kembali kepada jalan Allah. Perjalanan yang sudah terhenti tadi, yang menghambat kita tadi kan, kita dah beristighfar, kita dah bertaubat, alhamdulillah, kita akan teruskan perjalanan. Lakukan perkara-perkara baik yang lain, itulah perkara-perkara yang akan bawa kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di sini, apa tadi dia kata?
Maka kekuatan yang menopangnya tadi lemah kan, okey, kekuatan pun jadi lemah, kita tak ada rasa nak buat baik bila kita ni dah ada sakit hati tadi kan. Dan jika seluruh kekuatan itu lenyap, maka hati pun macam mana nak baca? Macam nak baca? Ya tu. Tak apalah kalau saya baca takut salah bacaannya, sumbang bunyinya ya. Okey, kita biarkan sajalah. Tapi saya faham maksudnya di sini. Yang disebutkan ialah maka hati itu pun jauh. Okey, maka hati itu pun jauh dari Allah dengan suatu keterputusan yang sukar untuk diperbaiki. Maknanya kita yang buat kan, kita yang buat dosa tersebut. Kita yang buat keputusan untuk berada pada keadaan yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah keputusan yang kita buat. Keputusan yang menyebabkan sukar untuk diperbaiki. Namun, perkara yang sukar, ya saya nak ingatkan muslimah, tidak bermakna ia mustahil. Tak bermakna ia mustahil. Perkara yang sukar masih lagi memiliki ruang untuk diperbaiki. Kita tak boleh kata, dah lah susah lah nak ubah diri saya ni, dah memang diri saya ni macam gini Ustazah, dah gitu dah tak apalah biar sampai mati. Tak boleh. Itu maknanya orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Cuba buka Al-Quran. Lihat dalam surah Az-Zumar pada ayat yang ke-53. Okay, sila letakkan di ruangan komen surah Az-Zumar ayat yang ke-53. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hamba aku yang mana mereka ini melampaui batas atas diri mereka. Maknanya mereka ni ada melakukan dosa. Ni Allah ingatkan. Hamba yang melakukan dosa, ya, ke atas diri mereka lah. Macam tadi kan, Allah tak suruh kita melakukan dosa. Tapi kenapa kita buat dosa? Kita yang pilih untuk melakukan hal yang sedemikian. Dalam keadaan kita memilih ni muslimah, Allah ingatkan kepada kita, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Walaupun tadi Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah disebutkan, bila kita memilih ataupun bila kita buat satu keputusan untuk meletakkan diri kita dalam keadaan dosa dan maksiat, itu adalah sebuah keputusan yang sukar untuk diperbaiki. Tetapi seorang yang beriman kepada Allah, yang tidak berputus asa daripada rahmat Allah, ya, orang yang begini mereka akan tetap kembali ke jalan Allah. Sebab itu pada ayat yang sama Allah ingatkan kepada kita, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa semuanya. Banyak kali pada sesi perbincangan kita yang lepas, kita tampilkan perbincangan-perbincangan yang membuktikan bahawa Allah itu Maha Pengampun. Sekarang ini kita yang dah buat keputusan tadi kan, kita buat dosa tadi kan, sekarang kita usaha untuk keluarkan diri kita daripada dosa tersebut supaya perjalanan hati kita menuju kepada Allah, ia akan terus berada pada jalan yang lurus. Ia terhenti tadi. Namun sekarang bila seseorang dia sudah bertaubat kepada Allah, dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosanya walaupun bagi dia susah untuk meninggalkan dosa itu. Ya, dosa ini kalau ia dah kita biasa lakukan, susah. Bukan perkara mudah. Bukan maknanya hari ni saya kata dah tinggalkan dosa, jangan buat, Allah itu Maha Pengampun. Kita nak tinggalkan dosa ni, ya, dia bukan okey dah sudah saya cuci tangan dah sudah tinggalkan dosa. Dia tak semudah itu. Okay, dia tak semudah itu. Ia memerlukan kepada kekuatan, semangat dan perjuangan yang bersungguh-sungguh untuk kita keluarkan diri kita daripada dosa tersebut. Walaupun susah, walaupun dia tak mudah, namun orang yang mana dia sentiasa percaya dengan rahmat Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Az-Zumar pada ayat yang ke-53 itu tadi. Dia yakin dengan rahmat Allah. Dia yakin dengan keampunan Allah. Bila setiap kali dia gagal mengeluarkan dirinya dari dosa tersebut, dia akan
usaha lagi sehingga dia berjaya. Begitu keadaan orang yang beriman. Dalam perenggan kita di sini, okey, pada perenggan yang kedua, diingatkan juga kepada kita tentang tentang apa yang mampu dilakukan oleh dosa itu terhadap hati kita. Dosa ni bukan kita buat dosa kita buat dosa kemudian kita bertaubat kepada Allah, begitu tidak. Tetapi kita kena ingat, ada banyak kesan yang telah kita bincangkan dan sampai masuk kepada kesan yang ke-28 pada petang ini. Daripada yang ingat ke yang nombor 1? Tanya, ingat tak yang nombor 1? Oh, ini kalau ada yang dekat tepi saya ni memang tak terjawab. Alamak, ingat ke tak ingat ni? Itu agaknya dia takut tu kan, tak dapat jawab agaknya. Tu yang tak ada nak keluar ni dengan saya ni. Kita bincang sampai ke poin ke-28 ni Muslimah. 1, 2 sampai ke-28. Ingat tak yang pertama, kedua, ketiga, keempat? Berapa panjang tu bincang. Daripada last year. Tahun lepas kita bincang ni. Allah, panjangnya Ustazah Sakinah. Tengok nota Ustazah Sakinah pun bertebal-tebal. Sampai tak boleh tutup dah buku saya ni. Tengok nota yang saya sendiri. Saya tak tahulah nota untuk pelajar macam mana kan. Kalau buku lecturer, dia dah macam buku pelajar. Tak tahulah buku pelajar mungkin lebih dari itu. Mudah-mudahan lah ya. Buku saya dah tak boleh tutup dah sampai dah terkoyak dah tepi dia tu kan. Kerana tebal sangat. Buku dah sedia tebal, tetapi bila saya tambah dengan nota-nota yang lain, tampal sana tampal sini, lipat sana lipat sini, masukkan itu masukkan ini, dia makin tebal. Sampai terkoyak dah buku tu. Menunjukkan apa? Kita bincang bukan sedikit tau Muslimah. Kita bincangkan banyak. Kita bincangkan tentang bagaimana dosa itu memiliki satu kesan yang bukan biasa-biasa. Kesannya sungguh luar biasa sehingga ia boleh memberi kesan kepada kehidupan kita keseluruhannya. Dan di sini pada perenggan kita yang kedua, Imam Ibnul Qayyim mengingatkan kepada kita dan kita pernah bincangkan tentang kesan ini. Dia kata apa? Dosa boleh mematikan hati. Ini kita panggil kesan kuasa dosa tu kan pada hati kita. Okey, dosa itu dia boleh mematikan hati. Kenapa hati seseorang dia boleh jadi mati? Kerana ada dosa yang dia lakukan. Jadi dosa tersebut, bila kita tahu ni kan, bila dosa ini memiliki satu kuasa yang boleh mematikan hati kita, bermakna kita perlu berusaha untuk mengeluarkan diri kita daripada dosa kerana kita ingin terus memiliki hati yang hidup ketika kita hidup. Sekarang kita tak nak hanya jasad luaran saja yang hidup tetapi dalamannya mati. Kita tidak mahu berada dalam situasi yang sedemikian. Kita ingin berada pada keadaan yang mana kita hidup zahir dan batin. Ya, namun kalau orang yang mana hatinya mati, di sini dikata apa? Dosa itu yang boleh mematikan hati. Membuatnya berada dalam keadaan yang sakit kronik atau melemahkan kekuatannya. Kekuatan hati kita dia boleh lemah apabila kita berada dalam keadaan yang berdosa dan maksiat. Sebab itu dalam agama kita seringkali mengajarkan bila buat dosa, taubat. Buat dosa, istighfar. Kerana hati yang mati, dia jangan sampai dia bertumpuk-tumpuk. Mungkin lupa ada sebuah hadis yang Nabi ingatkan. Bila seseorang itu dia melakukan dosa, akan ada satu titik hitam dalam hati dia. Titik hitam itu dia boleh hilang bagaimana? Apabila seseorang itu dia bertaubat daripada dosanya. Titik hitam itu hilang. Ya? Itu yang menyebabkan hati kita kuat. Hati kita tidak lemah. Namun, kalau kita top up dosa kita, titik hitam itu juga akan top up. Tadi memula satu kan? Satu titik. Kemudian kita buat lagi satu dosa. Satu lagi. Sehingga Nabi ceritakan dalam hadis itu, hati kita pun jadi tertutup dengan kehitaman sehingga cahaya ilmu, cahaya hidayah, cahaya kebaikan susah untuk menembus masuk ke dalam hati orang yang sudah ditutupi dengan kotoran-kotoran hitam tersebut. Sebab itu kita ni diajarkan dalam agama ini, bila kita buat dosa kena cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Agar hati kita tidak berubah menjadi hati yang hitam, kerana hati yang hitam itulah hati yang mati. Itu yang menyebabkan kadang sukar kita ni nak dengar nasihat.
Ya, kita sukar untuk menerima kebenaran. Kalau sedangkan kita tahu perkara itu adalah perkara yang betul. Apa yang orang nasihatkan kepada kita adalah perkara yang benar. Tapi kita tak boleh terima. Kemungkinan saya kata ada masalah dengan hati kita. Hati kita tu sakit. Baik, seterusnya di sini katakan kelemahan ini pasti akan berakhir pada 8 perkara yang Nabi SAW berlindung darinya. Ada 8 perkara yang Nabi SAW mohon kepada Allah agar Allah lindung diri baginda daripadanya. Dan disenaraikan kepada kita di sini ya, iaitu kita lihat dalam kitab sebagaimana juga yang terdapat di slide Ustazah di sini. Ada 8 perkara yang Nabi SAW minta supaya dilindungi. Lihat dulu slide saya ni sebelum saya besarkan wajah saya di situ. Kita lihat terlebih dahulu ya slide ini. Nabi SAW mohon perlindungan kepada Allah dari 8 perkara. Pertama, gelisah. Kedua, sedih. Ketiga, lemah. Keempat, malas. Kelima di situ, pengecut ataupun penakut lah. Keenam, sifat bakhil, kedekut kita. Ketujuh, iaitu satu keadaan yang mana kita di hutang keliling pinggang lah, senang kata begitu. Sebab kalau hidup dalam keadaan yang banyak hutang ni, dia kehidupan yang tidak baik. Sebab tu Nabi minta dilindungi daripada perkara ini. Dan seterusnya, kekerasan orang lain. Orang yang keras, dia bersikap ganas ataupun keraslah, pukul kita, kan, tumbuk dan sebagainya. Ini dimaksud dengan kekerasan orang lain. Jadi Nabi SAW sebagaimana yang disebutkan dalam kitab kita, Nabi meminta perlindungan kepada Allah dari 8 perkara ini. Kerana 8 perkara ini adalah perkara yang tidak baik apabila ia berada pada diri kita. Dan Imam Ibn Al-Qayyim kata apa? Kelemahan kita boleh berakhir. Possibility-nya itu ada untuk mengakhirkan kelemahan hati kita apabila ke-8 perkara ini juga berakhir. Bila ke-8 perkara ini berakhir, bermakna kelemahan yang ada pada hati kita, ia juga boleh berakhir. Sebab tadi kita bincangkan tentang kekuatan jiwa kan. Kekuatan jiwa seseorang itu apabila dia berusaha meninggalkan kemaksiatan, dan bila jiwanya lemah, dia hidup bergelumang dengan dosa, dan kita nak akhiri kelemahan jiwa kita tu tadi, antaranya pertama tadi saya sebut ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita usaha untuk menghilangkan titik-titik hitam yang ada dalam hati kita, dan antaranya juga ia boleh berakhir apabila ke-8 perkara ini tidak ada pada diri kita. Ini sebagaimana doa Nabi SAW. Ya, saya yakin ramai ada kita yang tahu doa itu. Nabi SAW bersabda dalam sebuah doa, Nabi kata apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ini 8 tadi kan? Saya sebutkan 8 perkara tadi. Ke-8-8-nya terkandung dalam doa ini. Ke-8 perkara tadi ya terkandung dalam doa ini. Iaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl. Sekejap ya. Letak atas lawa sikit. Saya boleh jalan-jalan walaupun kan biasa dekat dalam kuliah pun saya suka jalan-jalan kan. Tak apa. Sekarang saya jalankan diri saya lah dekat skrin. Baik. Jadi di sini kita lihat ya. Tadi kan Imam Ibn Al-Qayyim kata ada 8 perkara yang Nabi SAW minta kepada Allah agar Allah lindungi baginda daripadanya. Kerana ia adalah perkara yang boleh melemahkan jiwa seseorang Muslim. Jadi sebenarnya ia adalah sebuah doa yang Nabi SAW panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan saya yakin ramai antara kita yang sudah menghafal doa ini. Kalau tak hafal pun kita pernah dengar. Kalau tak pernah dengar pun at least lah orang kata kita tahu. Kita tahu doa ni Ustazah. Alhamdulillah. Tapi kalau tak tahu pun Alhamdulillah sebenarnya sebab hari ini kita dapat tahu tentang doa ini. Jadi apa kata Nabi? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. Okay, di bawah itu saya ada letakkan transliterasinya dalam bahasa Melayu. Jika sekiranya sesiapa yang tidak fasih dalam bahasa Arab, boleh rujuk kepada apa yang telah saya letakkan di bawahnya. Terjemahan berada pada perenggan yang ketiga di situ. Maksudnya ialah kita mohon kepada Allah sebagaimana yang dimohon oleh Nabi SAW, iaitu doa perlindungan daripada 8 perkara yang boleh melemahkan hati kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, Nabi kata, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gelisah. Ini alham, dari gelisah yang ada dalam hati kita. Wal hazan, hazan maksudnya apa? Kesedihan. Duka cita. Dia guna perkataan duka cita. Wal ajzi, iaitu rasa lemah. Wal kasal, kita rasa malas. Kemudian wal jubni wal bukhl, iaitu kita ni ada rasa pengecut, penakut gitu kan. Kemudian kedekut, bakhil, ni maksudlah di situ. Wadala'id daini, dalam keadaan yang mana hidup dililit dengan hutang piutang, dikelilingi dengan hutang piutang. Wa ghalabatir rijal, dan penindasan orang lain ataupun kekerasan yang dilakukan orang lain terhadap diri kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi perlindungan yang Nabi SAW minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, kalau kita rujuk kepada muka surat yang berikutnya di situ, kita lihat Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia jelaskan kepada kita tentang apa yang terkandung pada doa ini. Kenapa Nabi SAW meminta perlindungan Allah dari 8 perkara tersebut? Baik, kita pergi satu persatu. Nyatakan bahawa setiap 2 dari 8 perkara di atas merupakan pasangan. Kita ada 8 perkara penting yang Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah darinya. Dan setiap 2 dari 8 perkara ini, dia adalah berpasangan. Apa maksudnya? Baik, kita lihat begini. Setiap dari kejap saya tahu. Nanti dia terlindung tu. Kita nak kena jalankan dia lagi. Setiap daripada 2 perkara ini, betul lah tadi ada yang komen dalam hati ada taman bunga-bunga hari ni. Dia bunga-bunga hari ni. Tak apa, comel lah. Comel tak? Comel tak? Macam gitu kan. Lawak tak ke sini? Okey, baik. Kita lihat. Setiap 2 dari 8 perkara adalah pasangan. Tadi Nabi sebut, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jadi, kegelisahan dan kesedihan, ni satu. Disatukan. Di sini diterangkan kepada kita oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab kita, kegelisahan dan kesedihan merupakan pasangan. Kita gabungkan 2 itu. Jika hati ditimpa dengan kekhawatiran, hati kita ini bila ada perkara-perkara yang kita bimbang, yang kita risau, terhadap yang diprediksi, terhadap sesuatu yang kita jangka akan terjadi, nescaya timbullah kegelisahan. Kita jangka, sebab dalam hidup kita ni Muslimah, kadang-kadang kita banyak fikir. Kan kita banyak, bukan kadang-kadang lah, orang perempuan biasa banyak fikir. Dia banyak fikir kan, fikir yang jauh-jauh, kadang fikir bukan-bukan kan. Tapi kalau gini macam mana nanti aku risau lah, nanti apa jadi lepas tu macam mana padahal benda tu belum jadi lagi. Kan, kalau kita rancang dia dengan betul, insya-Allah dia akan jadi baik. Dengan keadaan kita berhusnuzan lah terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang kita ni fikir yang bukan-bukan. Nanti kalau kena COVID macam mana? Nanti kalau kena COVID macam mana? Aku takut lah. Nanti mati. Dah fikir pasal mati. Nanti mati tak ada ubat. Lama dekat ward. Macam-macam. Nanti kalau aku mati, mak bapak aku tak nampak aku semua macam mana ni. Tak nak lah. Kita fikir yang bukan-bukan. Nampak tak? Dia buat kita jadi gelisah.
Okey, buat kita jadi gelisah. Dia kata sementara itu perkara tersebut sudah terjadi, timbullah kesedihan. Bila betul-betul terjadi, benda tu buat kita jadi sedih. Ya, sebab tu kegelisahan dan kesedihan di sini Nabi actually Nabi gabungkanlah, sebab kalau kita baca kepada doa itu Nabi sebut macam mana ni? Minal hammi wal hazan. Okey, jadi dua gabungan kan? Wal hammi wal hazan, iaitu kegelisahan dan kesedihan. Bila orang yang memiliki jiwa yang sedih, jiwa yang gelisah, dia akan lemah. Dia tak boleh berfikir secara positif, dia tak boleh fikir yang betul, bukan saya nak kata dia tak betul lah, bukan gitu tetapi dia tak boleh fikir sesuatu yang betul, sesuatu yang logik lah, sebab kita dah dikuasai dengan kegelisahan hati dan kesedihan. Sehingga kita lebih mengikut kepada apa yang kita rasa dalam hati kita itu tadi. Jadi sebab itu di sini penting kita mohon kepada Allah agar Allah lindungi kita daripada situasi-situasi yang begini. Bukan saya nak kata tak boleh sedih dalam hidup. Biasa sedih dalam hidup ni muslimah. Kalau sedih waktu tu sedih lah sudah. Sedih, tak apa. Nak sedih macam mana? Raikan perasaan itu. Raikan. Sedih hari ni, Alhamdulillah. Maknanya kita ni faham sedih tu bagaimana. Maknanya kita meraikan perasaan itu. Kita rasa gelisah, normal. Kita gelisah tentang satu perkara, kita risau, itu perkara yang biasa, yang normal dalam hidup kita. Cuma bagaimana kita perlu kawal keadaan tersebut sehingga ia tidak menyukarkan kehidupan kita, kehidupan orang di sekitar kita. Bagi saya ini semua memerlukan kepada ilmu yang lain lah yang perlu kita dalami. Cuma yang penting di sini yang perlu saya tekankan ialah perkara ini ia boleh bawa kepada kemudaratan dalam kehidupan kita kalau kita ni tidak kawal keadaan. Kalau kita tak mampu untuk mengawal kegelisahan, kesedihan itu tadi. Sebab itu Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah dari dua perkara tersebut yang kita jadi satukan ia. Yang kita jadikan ia sebagai satu pasangan. Baik, pasangan yang kedua pada hari ini ialah kelemahan dan kemalasan. Kalau kita lihat pada perenggan di situ kelemahan dan kemalasan merupakan pasangan. Pasangan kedua kita. Jika seseorang hamba tidak mendapatkan sebab-sebab kebaikan dan keberuntungan kerana tidak adanya kemampuan, maka itulah kita panggil sebagai kelemahan. Sedangkan jika disebabkan oleh tidak adanya keinginan, maka itulah kita panggil sebagai kemalasan. Jadi diberikan definisi yang berbeza pada kedua-dua keadaan tersebut. Pertama tadi kalau kita tak dapat sesuatu yang menguntungkan, mungkin kerana kita ni dah tak mampu lagi untuk mencapai apa yang kita inginkan, kita panggil ia sebagai satu kelemahan. Sebab begini, setiap daripada diri kita ada kelemahan dan kelebihan yang tersendiri. Saya juga begitu. Saya ada kelemahan saya. Setiap daripada diri kita dan kita perlu raikan kelemahan itu. Maknanya jangan kita, taklah aku tak gini. Kalau kita ni tutup mata pada kelemahan yang ada pada diri kita, maknanya kita sombong. Bagus kalau kita meraikan. Maksud meraikan ialah kita tahu, saya lemah lah part ni. Jadi apa yang kita lakukan, kita usaha untuk perbaiki kelemahan tersebut. Ataupun kalau kita tahu kita memang bukan pakar dalam hal itu, diam-diam sajalah keadaannya sedemikian. Jangan kita masuk campur, jangan kita cakap, jangan kita sibuk-sibuk, sudah. Sebab kita ada kelemahan pada sudut tersebut. Jadi kita tak apalah, kita biarkan. Bagilah orang lain yang ada kelebihan pada perkara itu ataupun pada bidang yang kita lemah itu tadi. Kita fokus kepada kelebihan kita, kelemahan tu tadi kita usaha untuk ubah ia kepada yang lebih baik. Keadaannya sedemikian. Namun kalau kita buat sesuatu kerana kita tidak ada keinginan, Imam Ibnul Qayyim kata apa? Itu maknanya kita ini malas, tak kuasa. Itu kan maknanya kan? Sudahlah, tak kuasalah aku. Macam tu kan? Kenapa kau tak masak? Aku ni bukan tak pandai masak, tapi aku tak kuasa. Aku ni malas. Dia malas, bukan dia tak pandai. Tapi dia memang tak kuasa. Ada orang begitu. Bukan dia sebab tak pandai. Malas lah. Ada gitu kan. Malas lah, tak nak lah. Boring lah, tak suka. Ada orang begitu. Tidak ada keinginan.
Ini kita panggil ia sebagai kemalasan. Kedua-dua keadaan ini ya muslimah, kita lihat begini. Ia perlu diatasi. Okey, ia perlu diatasi. Kita sedar dengan kelemahan dan kemalasan yang ada dalam diri kita. Tapi jangan jadikan ia sebagai tabiat. Okey, sifat kita yang kita betul-betul, tadi memang saya kata kita raikan lah, tapi kita jadikan sifat itu dalam diri kita sehingga ia menyukarkan diri sendiri. Kenapa tak pergi kerja? Sebab aku malas. Ustazah Sakinah kata kena raikan kemalasan diri. Bukan gitulah. Sebab sometimes kita, lebih-lebih kita orang perempuan, ada benda-benda yang kita malas tau. Kan bila-bila ada satu part, sebab orang perempuan ni saya faham hormon kita dia naik dan turun. Ada satu masa hormon kita ni dia memang tak nak buat satu benda lah. Betul tak? Tak nak buat satu benda, okey tak apa, fine. Tapi janganlah sampai bawa-bawa kan 24 sampai sepanjang kehidupan dia bawa hormon tu tak nak buat kerja kan. Malah tak nak diam gitu. Itu penyakit. Okey, kalau begitu penyakit. Tetapi di sini yang kita nak fahami ialah kelemahan dan kemalasan ini jangan kita jadikan ia sebagai sifat kita dalam semua keadaan. Setiap masa, setiap ketika. Okey, kalau sekejap-sekejap, sikit-sikit tu okey lah. Orang kata biasalah hidup ni ada ups and down dia kan. Okey, biasa dah kita biarkan saja. Tapi kalau kita jadikan ia sebagai sifat, sebab itu di sini Nabi mohon perlindungan. Kerana ia adalah tabiat ataupun sifat yang tidak baik yang ada pada diri kita. Okey, lemah kan, tak kuasa, malas, ni semua benda-benda begini. Sehingga kita tak nak ke depan, maksud ke depannya kita tak nak memperbaiki kehidupan kita kepada yang lebih baik. Kita biarkan begitu saja. Dah sudahlah, dah gini-gini je lah, tak payah lagi lah. Kita pun tak tahu, kita pun buat kita buat macam, tak payah aku malas lagi nak belajar. Aku dah tahu solat tu macam mana. Kadang-kadang begitu orang ni. Ini kita kata malas dan tidak ada keinginan. Ya, terutamanya dalam bab-bab agama ni. Kita tak boleh kata belajar agama dulu kita belajar masa kita umur 15 tahun, 14 tahun mak kita hantar pergi weekend, madrasah weekend kan, madrasah mingguan kan. Kita rasa alahai. Dah dulu masa kecil-kecil mak saya dah hantar saya pergi madrasah mingguan. Tak payah nak belajar lagi, pergi Perdaus ke, pergi Pergas ke, bukan dulu kan. Dulu lah itu zaman-zaman kita panggil sebagai platform lama-lama belajar madrasah mingguan kan. Sudahlah pergi masjid pun dah sudah. Saya dah biasa dengar kuliah ustazah-ustazah ni semua. Tak payahlah ni dah tua-tua nak duduk rehat-rehat lepak-lepak. Macam tu kan. Ini malah tidak ada keinginan. Tetapi kita kena ingat, ya, ada perkara dan banyak perkara dalam hidup ini kita perlu update. Kita tak boleh guna handphone yang sama pada tahun 1990. Tahun sekarang 2021, adakah handphone kita sama? Takkan. Nampak tak? Takkan handphone kita berubah. Dia update, kita update. Hingga sekarang pun even kita pakai iPhone ni kan, dia nanti dia update dia punya iOS tu kan, update ke versi ini, versi itu. Nampak tak? Benda, barang yang ada di sekitar kita juga perlu dikemaskini. Kenapa kita tidak mahu mengemaskini ilmu yang kita ada? Mantapkan lagi ilmu yang kita ada. Sebab itu bahaya. Orang yang dia lemah, tak kuasa ni, yang malas ni kan, dia ni jadi orang yang mana sudahlah, itu je lah. Macam tu. Kalau saya solat dah bagus tu saya solat, ustazah, tak perlulah saya nak perbaiki lagi bacaan saya. Kadang-kadang ada juga masalah begitu. Yang penting saya dah tahu baca Al-Fatihah, saya tahu baca Qul Huwallah, kan? Saya tahu baca Qul A'udzu Birabbin Nas, itulah yang saya bawa sepanjang hidup saya dah, alhamdulillah. Tapi tak boleh juga. Maknanya kita perlu sentiasa update, upgrade, kan? Apa yang kita ada tentang bacaan Al-Quran kita. Ya, takkanlah setiap hari kita solat ni kan 5 waktu ni kan, dari umur kita 17 tahun sampai umur kita masuk 40 tahun ni kita nak baca Qul Huwallah sepanjang masa kan, betul tak? Kita pun nak juga sesekali rasa baca surah yang lain. Betul tak? Cuba bawa satu kali tu bawa surah Al-Baqarah. Tak, agak-agak dia punya cadangan Ustazah Sakinah ni, amboi. Surah Al-Baqarah Ustazah Sakinah dia cadangan kita, engkau kelas you kalau I bawa surah Al-Baqarah. Kalah Ustazah Sakinah tu ya. Bawa surah Al-Baqarah dalam solat. Aduh, tak apa boleh sebenarnya kalau solat sendirian. Itu yang kita kata Nabi selalunya solat lama. Walaupun
rakaatnya pendek. 4 rakaat tapi lama. Kenapa lama? Kadang-kadang surahnya panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang. Lamalah kita kata. Jadi kalau nak solat lama ni maknanya kenalah sendiri jangan nak kalau ada jemaah dekat belakang tu, kalau solat lama gitu memang satu kali tu je lah. Tu hai bye bye lepas tu. Okey baik, seterusnya kita pergi kepada pasangan kita yang ketiga di sini. Apakah dia? Pengecut dan kedekut. Okey, pengecut dan kedekut. Bagaimana dijelaskan jika dia takut kehilangan anggota tubuhnya, maka itulah kita panggil sebagai pengecut, penakut. Sedangkan jika dia takut kehilangan hartanya, itu kita panggil ia sebagai kikir, iaitu bakhil. Kehilangan tubuh ni maksudnya ialah orang ni dia takut apa tahu. Contoh kalau kita nak apply macam inilah. Pada zaman Nabi, konteks Nabi ialah kenapa ada orang yang tak nak pergi ke medan jihad, berperang. Kenapa? Tak nak lah, nanti takut perang tangan tu putus. Begitu keadaannya. Kenapa awak tak nak bantu selamatkan orang? Tak nak lah, nanti tiba-tiba saya pula yang kena ni kan. Mungkin begitu keadaannya. Kenapa tak nak tolong, nampak orang tu kena langgar? Tak nak lah, nanti saya kena jangkit ke apa. Dia keadaan yang begitu. Mungkinlah kita kata, Ustazah, bukankah kita nak selamatkan diri kita juga? Betul. Tetapi ada keadaan yang mana kita perlu tampil untuk membantu orang lain apabila tidak ada orang lain di situ untuk bantu. Ini keadaan-keadaan yang perlu kita pertimbangkan. Okey, keadaan-keadaan yang perlu kita pertimbangkan supaya kita dapat membantu orang lain. Kemudian jika dia takut kehilangan hartanya, so kita ada harta, lalu kita takut kehilangan harta tersebut, di sini dipanggil sebagai orang yang kedekut. Seterusnya kita ada yang terakhir kita ada empat yang dipasangkan. Yang keempat ialah keadaan orang yang dililit hutang dan kekerasan orang lain Di sini diterangkan kepada kita jika tekanan orang lain disebabkan perkara yang memang dibenarkan, maka bererti kerana dia terlilit hutang. Sedangkan jika bersumber dari kebatilan, maka itulah pemerasan, iaitu dia ditindas. Okey baik, saya nak berikan satu kefahaman yang begini berkenaan dengan pasangan yang keempat. Dia, bagaimana kita nak kaitkan dia? Kalau orang yang mana hidup dia banyak dililit dengan hutang, dia terdedah kepada keadaan yang mana orang lain akan menindas dia. Orang lain akan buat perkara yang tidak baik pada diri dia. Biasa kan kita lihat orang kalau ni banyak hutang, orang ketuk pintu, hidup dia tak aman, kan mungkin anak dia pula kena, isteri dia yang tak ada kena mengena pun ditindas oleh orang lain, digunakan kekerasan, orang ikut dan sebagainya, orang telefon, orang ganggu, hari-hari orang tanya bila kau nak bayar hutang aku, tak dapat dia, orang cari isteri dia, orang cari suami dia, orang cari mak dia, semua. Ini kita lihat kekerasan yang berlaku pada diri kita dan juga orang yang ada di sekitar kita. Sebab tu dia dipasangkan. Orang yang berada dalam keadaan yang dililit hutang tu tadi dan kekerasan orang lain. Jadi ini adalah perkara yang mana Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia pasangkan kesemuanya di situ untuk menunjukkan bahawa kepada kita empat pasangan ini adalah perkara yang disebut sebagai Ar-Razail. Kalau kita buka dalam kitab Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, iaitu kitab Fathul Bari, ketika hadis ini disyarahkan, dikatakan bahawa ini adalah keadaan-keadaan yang tidak baik. Keadaan-keadaan yang tidak baik yang berkaitan dengan nafsu kita, keinginan kita kan, dan juga anggota badan kita, serta apa-apa yang luar ataupun apa-apa yang tiada kaitan dengan nafsu dan anggota badan kita. Di dalam keadaan yang begini, ada orang join, macam dah nak habis je. Okay, siapa? Okay. Mak Isa. Aduh, Masya Allah. Tak dengar pula suara Mak Isa tu. Cuba nak try masuk macam. Boleh try masuk kejap. Saya kena ni lah macam ni.
Apa khabar Mak Isa? Alhamdulillah sihat. Dapat juga kat kelas Dapat juga kat kelas. Mak Isa, dah Alhamdulillah. masuk kelas ni baca sikit doa tadi yang saya ajar. Allahumma Allahumma inni Mm-mm. a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubnil Mm-mm. bukhal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa kahrir rijal. Ada tertinggal lah. Yang dua tertinggal Ada talian hayat di belakang tu. Kelang kabut. Ada Macam- juga orang kata tertinggal. Ada tertinggal lah. Aku dapat masuk macam happy Ada tertinggal tu. Macam ada tertinggal tu. Apa tertinggal tu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal jubnil bukhal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa kahri min min ghalabatid daini wa kahri rijal. Betul. Tapi ada tertinggal tu. Ada tertinggal Apa Ada lagi tertinggal? dua. Ada lagi Nombor dua. apa? Nombor berapa? Dia tanya kita. Nombor berapa? Yang minal ajri wal kasal Minal ajri wal kasal. Masya Allah, tabarakallah. Kelang kabut lah. Ni. Betul, tertinggal itu. Dua tu. Okay. Tapi ingat tadi kan, nak okey apa nak keluar ke? Tak boleh keluar, kena duduk dengan saya sampai habis ni. Tadi cuba masuk. Macam mana nak masuk Tak boleh masuk Kenapa? Ni dapat masuk. Cuba nak masuk, tak boleh masuk. Tak ada pasal kita tak buka Chrome, tak tahu anak yang try buat kan, sudah ni buatkan. Boleh. Ini Alhamdulillah, bukan Zoom. boleh baca. Bukan Zoom, Kak Isa. Ini kita masuk dekat Chrome. Yes, kena buka dekat internet. Boleh masuk. Chrome. Okey. Ustazah teruskan kita dengar. Ustazah teruskan je, tak nak join lagi. Okey, tak apa. Yang penting dah baca dah doa tadi. Jangan lupa ada dua tadi tertinggal. InsyaAllah. Terima kasih Mak Isa dengan kita pada petang ini. Sekejap pun tak apalah ya. Ustazah pun nak teruskan perbincangan ya pada petang ini. Baik, tadi Mak Isa kita pun dah ingatkan tadi doanya kan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kan saya pula. Saya pula terikut dia Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal. Sekejap kita buka balik kita punya slide. Nanti ada orang yang tak dapat ikuti pula. Okey. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Okey, ini pasangan yang satu tadi. Kemudian wal ajzi wal kasal, ini yang kedua. Wal jubni wal bukhl, ini yang ketiga. Masuk yang keempat, wadala'id daini wa ghalabatir rijal. Okay, saya dah terangkan pasangan-pasangan ini yang Nabi SAW minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar berikan perlindungan kepada Nabi SAW, dan kita lah ya umat baginda SAW mengamalkan doa ini agar kita terlindung daripada ke-8 perkara ini ataupun ke-4 pasangan ini, agar ia tidak menjadi sifat kita, keadaan diri kita, sehingga ia melemahkan jiwa kita ini dalam perjalanan untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan di sini kalau kita lihat pada perenggan kita yang terakhir, kira kita dah habis ya perbincangan pada petang ini, dan saya nak baca perenggan kita yang terakhir pada petang ini, dan ini sebagai kesimpulan yang boleh kita ambil untuk menutup perbincangan. Maksudnya dosa merupakan sebab utama yang mendatangkan 8 perkara di atas. Gelisah, sedih, gelisah, sedih, lemah, takut, takut, kemudian malas, takut, kemudian bakhil, terlilit dengan hutang, dan seterusnya mendapat penindasan orang lain. Tadi sebab saya dah jelaskan kaitannya kerana apa kita dililit dengan hutang tadi menyebabkan orang menindas kita. Okay, ataupun adalah perkara-perkara yang tak baik kita lakukan yang menyebabkan orang lain membalas kembali kepada kita. Jadi semua ini kalau kita merujuk kepada pendapat, ini pendapat daripada Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia kata apa? Itu berlaku kepada seseorang apabila dia melakukan dosa. Sebagaimana ia merupakan sebab terkuat dalam mendatangkan kesengsaraan. Semua perkara tadi ia akan mendatangkan kesengsaraan dalam hidup kita.
Jadi sebab itu di sini disebutkan ia akan bawa juga keadaan yang benar-benar sukar untuk kita. Buruknya qadar itu takdir, takdir akan menjadi sesuatu yang tidak diingini dan kegembiraan musuh atas musibah yang menimpa kita. Kemudian dosa juga merupakan sebab terbesar yang menyebabkan hilangnya nikmat Allah, sirnanya kesihatan dan kesejahteraan, azab yang mendadak serta seluruh kemurkaannya. Jadi di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia berikan kepada kita dengan satu kesimpulan yang mana dia mesti berbalik kepada perbincangan asal kita, iaitu berusaha meninggalkan dosa dan maksiat. Dan bila kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari ke-8 perkara itu tadi, maknanya di sini kita nak Allah lindung kita supaya kita tak jadi orang yang malas, orang yang kedekut, orang yang takut, orang yang lemah, kan, orang yang sedih, gelisah. Pertama sekali kita usaha untuk pastikan diri kita sentiasa menjadi seorang muslimah yang taat kepada Allah. Ini kerana bila kita berusaha ke arah ketaatan, kita juga akan berusaha meninggalkan kemaksiatan. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk petang ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. Ya. Apa tu? Ada lucu soalannya di sini Syida tanya, Ustazah kalau malas nak exercise, adakah dikategorikan dalam pasangan kedua itu? Bolehlah Syida. Kalau kita ni sebab exercise ni benda yang baik lah untuk kesihatan kita. Lebih-lebih lagi kalau kita ni terdedah kepada masalah yang boleh, kalau tak exercise tu akan menyebabkan kita tak sihat dan sebagainya kan. Obese ke apa kan, itu semua baguslah. So janganlah malas kalau kita tahu ia perkara yang baik. Bolehlah saya letakkan pada pasangan yang kedua itu. Lucu soalannya. Mudah-mudahan ya Syida rajin-rajin exercise. Jogging ke, dekat rumah boleh jogging. Tak apalah, dekat depan park saya ni ramai orang jogging. Tak ada masalah pun sekarang ya kan. Okey, baik, itu sahaja muslimah yang saya kasihi. Kita tutup, jazakillah khair. Ramai yang memberikan ucapan terima kasih di sini. Ya, wa iyakunna. Ya, contohnya Nora di situ, jazakillah khairan kathiran atas perkongsian ilmu yang bermanfaat Ustazah. Ya, wa iyak. Kemudian Azfa, alhamdulillah. Ya, lama saya tak nampak Azfa. Azfa lain kali boleh join Ustazah. Lama saya tak nampak Azfa ni kan. Kak Zah kita, alhamdulillah, terima kasih Kak Zah. Kak Som, ya, syukran, jazakillah khairan Ustazah. Ya, wa iyak. Kak Mas, ya, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye sempat kita kat sini kan. Tadi siapa? Kak Noh ya? Kak Noh, alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama semuanya. Okey, semuanya sama-sama. Wa iyak. Tak nak baca semua. Nanti kan tak stop-stop. Saya ni berbual. Penat saya berbual daripada tadi. Okey, kita tutup kuliah kita pada petang ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.